Ain. Orang kata kalau marah berdiri kita buat. Kita duduk. Tapi kalau duduk pun marah lagi. Ai baring lah. Kalau baring pun marah lagi. Ai tidur. Marah. Darah muda malam ni sangat panas dan bergejolak, dan kita akan bincangkan lebih lanjut tentang isu itu. Semuanya darah muda. Para penonton sekalian, memang darah muda sangat panas dan bergejolak ya. Marah tak tadi? Oh, takut. Takut. Okeylah. Itulah jiwa-jiwa anak muda. Okey. Kadang-kadang rasa macam nak melepaskan perasaan tu. Betul. Kan? Tapi memang Ain macam tu ke? Ataupun Mungkin saya baik sikit. Tadi berlakon je. Okey. Baik sikit. Jadi, sebab zaman remaja ni dia adalah satu tempoh peralihan yang sangat mencabar. Jadi, ada remaja ni waktu-waktu ni lah nak cuba satu perkara yang baru. Kadang-kadang kita tak fikir pun kesan dan akibatnya. betul. Dan akhirnya tindakan itulah menyebabkan berlahirnya tindakan-tindakan yang tak wajar yang akhirnya memberikan kesan yang negatif pada diri mereka dan juga pada masa depan mereka. Jadi untuk kita kupas lebih lanjut kan, supaya dalam topiknya darah muda panas dan bergejolak. Bergejolak ya, sebut betul-betul. Bersama dengan tetamu Dr. Ruziana Masiran yang merupakan pakar psikiatri, Klinik Pakar Psikiatri Kanak-kanak dan Remaja, Hospital Pengajar Universiti Putra Malaysia. Okay, selamat datang doktor. Ya, terima kasih. Tadi lakonan tadi tu antara ciri-ciri remaja yang bergejolak ke jiwanya ataupun panas. Antara ciri-ciri yang biasa kita lihat lah di kalangan remaja. Ya, kalau berhadapan dengan situasi seperti itu doktor, macam mana untuk berinteraksi dan mendekati orang yang marah seperti itu? Okey. Yalah, seperti yang kita tahu, remaja ni satu fasa umur kan, di mana sifat memberontak tu memang dah kita tahu. Dan seperti yang disebut tadi kan, dia zaman peralihan, maksudnya kanak-kanak beralih menjadi dewasa. Transit. Kan? Jadi bila dikatakan fasa transit ni dia sangat mencabar kerana dari segi psikologi memang ada perubahan psikologi. Kita panggil fasa identity and role confusion. Okay, identity dan independence. Seorang remaja mencari identiti sendiri dan nak mencari independence. Okay, berdikari. So dari segi psikologi, berbanding dengan kanak-kanak, dia mula nak cari opinion, pendapat sendiri. Lepas tu nak nyatakan hujah-hujah sendiri, nak pilih baju sendiri, tempat sendiri, idea sendiri. Okey. Dan dalam proses mencari identiti dan berdikari ini, mereka akan kelihatan memberontak, melawan cakap, agresif, ya. Jadi itu antara faktornya adalah kadang-kadang kehendak mereka tak dituruti. Betul. Jadi kalau faktor genetik itu pula bagaimana doktor? Faktor genetik. Bila kita cakap pasal fasa normal yang setiap remaja lalui, yang you all dan saya pun pernah melalui zaman remaja, perubahan psikologi itu sebenarnya selari dengan perubahan struktur otak. Okey, sebab ini memang dibuktikan melalui scan, imaging semua kan. Kanak-kanak dengan remaja dengan dewasa lain. Okey. Dan kita cakap pasal dua struktur yang penting lah kalau boleh saya sebutkan. Satu ialah amigdala yang sangat penting dalam mengawal perasaan takut dan agresif. Dan yang kedua, prefrontal cortex. Itu bukan bahagian otak ke? Struktur bahagian otak. Struktur lah. Struktur kecil bahagian otak yang penting. Kecil tetapi penting. Dan yang kedua, struktur kedua iaitu prefrontal cortex tu, PFC tu, ialah struktur betul-betul di bahagian belakang dahi. Sangat penting untuk pemikiran yang rasional dan juga penting untuk membuat keputusan. Yang bahagian agresif tadi tu, adakah ia menjurus kepada remaja itu akhirnya bertindak
untuk buat sesuatu, contohnya lari dari rumah, protes, memberontak. Adakah betul. Memang ada, sebab bahagian yang pertama yang amigdala tu ialah kanak-kanak lebih banyak menggunakan itu untuk berfikir. Oleh itu menggunakan amigdala tu dia tidak kanak-kanak tidak berfikir sebelum membuat keputusan. Okay, tetapi bila menggunakan struktur yang kedua, bila dah meningkat kedewasaan, kita akan menggunakan pemikiran yang lebih rasional. So kita menggunakan bahagian yang prefrontal cortex. Adakah ada tips untuk mempercepatkan kematangan prefrontal cortex itu? Okey. So nampak dah faham kan antara berkaitan dengan tu kan. So jadi remaja ni dia antara transisi antara menggunakan struktur pertama dengan struktur kedua. Dan soalan yang baik tu sebab apa? Dengan panduan dewasa, ibu bapa, cikgu semua tu boleh memandu remaja ini untuk berfikir secara rasional, dan oleh itu penggunaan prefrontal cortex tu lebih aktif lah. Tetapi kalau dilihat secara amnya, memang ramai remaja secara normalnya menggunakan struktur yang pertama. Jadi tidak hairan jika mereka ni tak berfikir sebelum membuat keputusan, lebih cenderung ponteng sekolah, tak buat kerja sekolah, kacau, ejek, buli. Okey. Disebabkan oleh perubahan struktur otak satu dan juga perubahan psikologi yang memang normal. Jadi ketika fasa identity and role confusion ni, semua orang yang terbabit mana keluarga, mak ayah, cikgu dan sebagainya kena mengaktifkan atau menggiatkan fungsi otak yang kedua itu kan, supaya mereka lebih tertumpu kepada pemikiran rasional, bukan kepada emosional. Yes. Dan sebabnya bila di sekolah ini ramai kawan-kawan ni dia duduk main emosi, last sekali dia tak sempat nak develop prefrontal cortex, dia fungsi yang pertama sahaja yang ditumpukan semasa proses pembesaran. Bagaimana pula dengan proses kanak-kanak kepada remaja? Ada satu fasa akil balik. Adakah fungsi biologi seperti fungsi hormon itu memain peranan dalam faktor panas baran ini? Fungsi hormon ni dia menyumbang kepada faktor perubahan fizikal kan di dalam di kalangan remaja. That's perubahan fizikal, perubahan emosi juga. Okey. So sebab itu kita dapati remaja moody, sensitif. Okey. Campur pula dengan kemampuan remaja ni dia belum matang untuk membaca cue. Cue maksudnya macam dalam broadcasting pun ada cue kan. Ini social cue. Contohnya macam bila seorang senyum, mungkin dia salah tafsirkan sebagai menyindir, ataupun bila orang berkata sesuatu, mungkin dia baca cue tu sebagai sesuatu yang negatif. Okey. So remaja cenderung untuk salah baca cue. Okey. Selain daripada salah tak berfikir dulu sebelum membuat keputusan. Itu kalau awal tadi kita bincang dari sudut biologinya, kemudian kita masuk sikit tentang daripada sudut emosi dan environment. Sebab akhirnya bila sebut tentang belia yang bergejolak, yang emosional ini, Dr. sebut di awal tadi ada multifaktorial istilahnya. Apa lagi faktor-faktor tersebut dalam keadaan dunia hari ini yang semua benda kita boleh kaitkan, media sosialnya, kawan-kawan, kadang-kadang orang tepi jalan pun kadang-kadang berikan kesan kepada belia. Jadi bagaimana berhadapan dengan situasi sedemikian untuk pastikan tidak terlalu emosional, tidak terlalu cepat bertindak secara irasional. Kita cakap pasal pelbagai faktor multifaktorial yang menyebabkan bergejolaknya seseorang remaja itu, dan multifaktorial ni kita boleh kategorikan secara amnya kepada dua, kan? Nurture atau nature. Nature tu dari segi mungkin sejarah keluarga, genetik yang mungkin ada berkelakuan agresif ataupun melakukan jenayah, ataupun even family history yang ada penyakit mental, pun boleh menyumbang kepada pembentukan seseorang remaja. Tapi ni kalau nature tu kita tak dapat ubah kan? I see. Sesuatu yang sudah fix. It's in your blood, your gene. Kalau if you have family history yang memang sejarah keluarga yang dah sakit mental, you cannot change kan? Tetapi datangnya nurture, iaitu environment, faktor persekitaran, sokongan keluarga, rakan sebaya, lepas tu seorang remaja punya personality tu sendiri pun
boleh membantu untuk balancekan balik atau memperbaiki dia punya well-being itulah mental health seorang dia tu. remaja tu. Pendapat doktor, ada setengah remaja ni merasakan diri mereka kurang mendapat perhatian, kasih sayang dari keluarga, dan ini menyebabkan mereka mencari saluran yang lain, dan saluran itu mungkin menyebabkan mereka terjebak dalam satu kancah yang negatif. Bagaimana doktor? Adakah perasaan panas baran ini disebabkan oleh kurangnya kasih sayang dalam family? Saya rasa remaja perlu dilatih ataupun diajar tentang perubahan yang mereka alami itu sendiri. Supaya mereka dapat kenali diri sendiri, perubahan yang psikologi yang saya cakap tadi, emosi, fizikal, supaya mereka sedar bahawa zaman remaja, fasa remaja ni bukan sesuatu yang mudah, sangat mencabar, tetapi boleh menjadi sesuatu yang interesting. Jadi bila mereka faham sebenarnya ini hormonal changes, ini sebenarnya fasa yang semua orang lalui. So kecenderungan saya sebagai remaja ialah mungkin saya tidak akan berfikiran nasional, saya akan jadi suka memberontak. So bila mereka faham tentang perubahan-perubahan dalam diri, oleh itu mereka tahu yang mana yang baik, yang buruk. Dan ada beberapa tips jugalah untuk mereka melalui fasa remaja ni lah. Sebelum kita masuk tips tu doktor, saya nak tanya, konotasi yang doktor bagikan tu seolah-olah dalam fasa ini memberontak tak apa, nak balik meja tak apa, nak lari rumah tak apa, sebab this is your moment. Ini masa untuk berubah sebelum sampai waktu dewasa. Adakah itu maknanya doktor? Kita fasa yang memberontak. Tetapi tidak bermaksud bila kita cakap ini identity versus role confusion, untuk fasa untuk mencari identiti, boleh memberontak, boleh menyatakan hujah, tidak bermakna mereka tidak perlu membuat keputusan dengan tepat, tidak bermakna bila mereka melakukan sesuatu jenayah atau kesalahan mereka boleh lari daripada hukuman. Tetapi pada saya, bila kita faham mereka ini memberontak, ini menjadikan datang kesedaran pada orang di sekeliling mereka, ibu bapa, cikgu, rakan sebaya, yang mereka ni perlu diberi sokongan lah. Jadi bagaimana berikan sokongan itu, doktor kongsikan tips selepas ini. Tapi apa pun kita berehat seketika. Darah Muda kembali selepas ini bersama dengan kami. Aina tak marah dah. Kembali selepas ini bersama kami di Darah Muda. Kembali dalam Darah Muda dengan topiknya panas dan bergejolak. Jadi doktor, bagaimana sebenarnya nak mengawal burning desire dalam diri ni, rasa memberontak, rasa panas baran ni, supaya ia tak jadi satu perkara yang drastik, kerap dilakukan. Bagaimana doktor? So rasa yang panas baran ni sebenarnya ada kaitan dengan masalah psikologi, tekanan perasaan lah secara amnya, dan mungkin berpunca daripada sedikit stres. Jadi kalau saya boleh nasihatkan semua remaja yang sedang melalui fasa remaja yang getir ni, satu, untuk mereka kena pasti jika mereka ada masalah tekanan mental, stres, masalah dengan kawan, first mereka perlu kena pasti. Lepas tu jangan malu atau takut untuk mendapatkan bantuan. Sekarang hampir semua sekolah ada guru kaunseling ataupun pembimbing rakan sebaya. Dan pakar kesihatan mental pun secara berkala dia ada melawat ke sekolah-sekolah. Jadi jangan malu untuk mendapatkan bantuan. Jika anda remaja semua memang berani untuk dapatkan bantuan, tu sepatutnya sesuatu yang skill, kemahiran yang penting tau. Bantuan mana doktor? Pergi ke klinik sekretari ataupun pergi ke media sosial? Kita ramai sangat pempengaruh sosial yang advocate soal mental health ini. Media sosial banyak yang bagus juga. So is it okay lah mana ke media sosial? It's okay. Lepas tu masalah yang kedua lah, ada on tweet lah kan. Di sekolah ni kita takut nak pergi bilik cikgu kaunseling tu, sebab cikgu kaunseling cerita masalah. Dia pun cerita kat cikgu lain. Tak selesai masalah. Betul, ada juga macam pesakit saya yang juga komplain macam tu. Jadi kalau
remaja semua macam bimbang hal tu akan berlaku, sebenarnya dengan akses internet semua ni kan, semua pakar psikiatri ataupun kaunselor boleh dihubungi melalui email. Saya sendiri banyak mendapat email daripada individu-individu yang dari mana dah, dan saya akan cuba ada list senarai untuk macam apa nak buat kan. So kalau bersebut tentang belia dan juga emosi, kadang-kadang akhirnya dia menjurus kepada jenayah-jenayah yang berat. Kongsi gelap kita pernah di isu itu, banyak kes lain, dan isu yang terkini lah kalau kita boleh berikan sedikit komen, Doktor boleh kongsikan pandangan tentang kes tahfiz itu. Dah dihukum, dah sabit kesalahan, kita bukan nak cerita tentang salah tak salah, tapi tinggal lagi soal mental capability dia tu. Kata kematangan mental dia. Mungkin Doktor boleh komen, mungkin ada elemen-elemen itu yang sepatutnya kita kena ambil pengajaran supaya tak berlaku lagi selepas ini. Saya melihat isu ni daripada sebagai seorang pakar kesihatan mental lah, dan memang tepatlah dengan kita punya penerangan tadi berkaitan dengan secara lumrahnya memang perubahan psikologi dan perubahan struktur di otak itu menyebabkan seorang remaja tu darahnya bergejolak dan tidak rasional pertimbangannya. Dan kita cakap tadi macam mana kita nak bantu mereka berfikir secara matang untuk menggunakan struktur kedua iaitu prefrontal cortex yang boleh membantu mereka membuat pertimbangan lebih rasional kan. Kita cakap pasal dapatkan sokongan panduan ibu bapa untuk bantu kematangan, tetapi jangan kita lupa ada juga faktor-faktor yang boleh membantutkan proses psikologi, proses penggunaan. Tadi kita cakap pasal faktor yang boleh membantu penggunaan struktur itu, tapi ada juga faktor lain yang menyebabkan dia guna struktur yang pertama. Mereka lebih menggunakan bahagian yang emosional, yang agresif itu berbanding dengan bahagian kedua. Jadi maksudnya kalau kita ambil isu tu, kita tahu ada kaitan dengan penggunaan dadah kan. So dadah, alkohol, trauma-trauma lain semasa zaman kanak-kanak, ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan kematangan penggunaan kematangan dari segi struktur otak dan psikologi itu terbantut ataupun menjadi slow. Betul, terganggu lah kan sebab konsum dadah sebagainya. So jadi daripada patutnya dipandu untuk berfikiran secara waras, penggunaan dadah ni memang menyebabkan kan remaja itu berfikir impulsif. Maksudnya tidak berfikir sebelum membuat keputusan. Dia reaktif. Jadi bagaimana sebagai remaja ini mungkin tak faham lagi struktur-struktur, tapi nak menjadikan remaja yang hidup normal, boleh berfikiran waras, itu bagaimana doktor? Sebab kalau kita lihat di musim PKP, kebanyakan remaja stres dan akhirnya menjurus pada pesakit mental, kesakitan bahagian mental lah. Mungkin disebabkan faktor tak ada kerja, PKP kan. Jadi bagaimana nak menjadi remaja yang normal tu doktor? Kita sebut pasal jangan takut untuk mendapatkan bantuan, sebab itu merupakan satu kekuatan. Untuk mendapatkan bantuan jika anda mengalami masalah kesihatan mental, sesuatu kekuatan. Dan nombor dua, kita nasihat saya ialah untuk memilih kawan. Memilih kawan yang boleh membimbing dan bukannya menyesatkanlah. Dan dengar nasihat daripada orang dewasa, terutamanya ibu bapa ataupun cikgu, rakan sebaya yang boleh dipercayai. Jauhi keganasan. Dan saya rasa akhir sekali ialah sekiranya ada kawan yang memerlukan bantuan, bantulah yang boleh, bawa kepada sesiapa yang boleh membantu. Dan juga sekiranya ada berlaku tingkah laku yang tidak elok ataupun jenayah, saya rasa remaja tu perlu membantu untuk melaporkan. Soal bantu tu Dr. mungkin kita boleh spesifik sikit, sebab kadang niatnya nak bantu tapi akhirnya memburukkan lagi keadaan. Itu membantu tu kalau banyak cara kan. Kalau perlu dilaporkan ke pihak sekolah, di cikgu-cikgu ataupun ke pihak berkuasa tu. Masa proses membantu ni kadang-kadang remaja perlu bantuan orang dewasa. Boleh percaya ke orang dewasa tu?
Sebab itu dia perlu memilih orang yang perlu dipercayai. Nak pilih kawan ni kan. Kadang-kadang kawan-kawan sekeliling ni, dia ada kawan tapi suka cabar kawan tu. So akhirnya kawan ni menerima cabaran, buat sesuatu, tak fikir kesan dan akibat, nak tunjuk dia terror. Macam mana pula tu, doktor? So kawan orang yang pertama, dia pun bergejolak juga, tak boleh berfikir secara rasional, dan yang kedua juga samalah hilang pertimbangan kan. Sebab itu yang peranan ibu bapa ataupun kadang-kadang ibu bapa tak ada, mungkin pak cik yang menjaga, itulah dari segi bertanggungjawab menjaga remaja tu. Saya suka tekankan tentang parental monitoring, pantauan ibu bapa. Sebab yang ni memang kaitan dia kuat tau dengan jenayah remaja, juhana, dengan jenayah yang berat di kalangan remaja ni, kaitan dia kuat. Ketiadaan pantauan ibu bapa tu. Jadi peranan ibu bapa nak menjadikan institusi keluarga itu benar-benar seperti rumah syurgaku. Rumahku macam mana tu, doktor? Okey. Saya rasa pertama sekali ibu bapa ataupun caregiver lah yang menjaga remaja ni perlu faham yang kita sebutkan perubahan psikologi dan perubahan fizikal, emosi remaja ini. Bila mereka faham, barulah mereka tidak menganggap ini sesuatu tabiat ataupun perangai. Sebenarnya secara fiziologi semua orang melalui. Ada yang melalui dengan baik, ada yang melalui dengan susah kan. Okey, bila ibu bapa dah faham perubahan-perubahan ini, bila berbicara dengan seorang remaja ada tekniknya. Okey, kita lebihkan perbincangan berbanding arahan. Sebab perbincangan ini satu proses yang nak menggalakkan penggunaan prefrontal cortex tu. Dia akan menggalakkan perbahasan, menjadikan kematangan tu lebih cepat. Okey, berbanding dengan arahan dan juga kritikan. Okey, tidak sepenting untuk kita bertelagah dengan, walaupun kita tidak setuju dengan keputusan mereka, ada perlunya untuk kita mendengar secara aktif dengan remaja ni lah. Sepanjang kita bercara, itu bagi saya setuju sekali. Kena bagi ruang dan dengar. Kalau boleh, sebab malam ni kita sambut awal Muharram, awal Hijrah kan, doktor. Mungkin doktor boleh berikan sedikit nasihat kepada belia-belia remaja ataupun ibu bapa yang malam ni tengok doktor, dia tenang je rasa. Dia pun nak rasa berubah juga, nak ambil take step untuk menangani masalah ini. Apa nasihat doktor? Okey, nasihat saya kepada remaja sepanjang tahun baru hari ini kan, kita faham yang zaman fasa remaja ni bukan fasa yang sangat mencabar, tetapi boleh menjadi satu fasa yang interesting, sangat menarik dan berjaya. Disebabkan ia satu fasa yang mencabar, remaja akan cenderung melakukan pelbagai perkara yang orang dewasa tidak suka. Oleh itu kita nasihatkan remaja untuk dapatkan panduan, nasihat dengan nasihat pada orang yang lebih dewasa yang boleh dipercayai satu. Lepas tu sekiranya mereka rasa stres atau ada masalah, jangan takut untuk mendapatkan bantuan. Dan akhir sekali jauhi keganasan. Dan untuk ibu bapa, sabar. Jadikan anak sebagai kawan. Sabar bila dah faham tentang perubahan-perubahan ini. Pantau di mana, ke mana, apa yang mereka perlu buat. Dan mulakan adakan tanggungjawab pada mereka. Jangan cepat sangat untuk marah, jangan cepat halang kan. Betul kan, ayah ni biarlah anak muda ni explore sikit, hidupkan kawan. Betul. Sebab zaman remaja jadikan anak tu kawan. Betul. Jadi rasanya perbincangan kita hari ini memang benar-benar membuka minda. Bukan saja remaja tapi ibu bapa juga memainkan peranan penting. Yang penting kena rasional, jangan emosional, kena ambil sedikit masa lalui fasa ini dengan bersama-sama ya. Jangan ditinggalkan budak-budak tu sorang-sorang. Dia fasa remaja bukan mencabar untuk ibu bapa saja mencabar untuk remaja tu sendiri. Bukan senang melaluinya. Kami pun tercabar. Sehari setiap minggu cerita pasal beliau tak sudah-sudah. Tapi seronok macam doktor sebut. Dia very interesting. Zaman ni waktu yang sangat mencabar, banyak discussion. Kalau tidak, jadi drama tadi. Marah je. Baik, terima kasih banyak-banyak Dr. Ruziana Masiran, pakar psikiatri yang berkongsi banyak
tips dan input untuk remaja, ibu bapa dan seluruh masyarakat khususnya. Ya, dan untuk bulan kemerdekaan ini kami teruskan lagi kempen untuk menyemarakkan rukun negara dan memerdekakan diri anda daripada segala bentuk emosional keterlaluan. Kita kena berubah jadi lebih rasional ya. Dan bersempena Mak Hijrah, azam baru dengan temanya Ummah Rabbani, Negara Harmoni. Gitu. Jadi semuanya bermula daripada remaja. Betul. Yang akan menjadi pemimpin masa depan juga. Jadi sekian dari saya, Ain Syuhada. Dan saya Irfan Faruqi. Jumpa lagi di Darah Muda.